Okay, go. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 8 akan membentangkan kaedah pengajaran dan pembelajaran subjek EDUP 2093 pensyarah Dr. Siti Salihah binti Suri. Next. Berikut adalah ahli kumpulan 8. Yang pertama, Encik Muhammad Burhanuddin bin Ashari. Yang kedua, saya Syafiq bin Ahmad. Yang ketiga, Muhammad Syafiq bin Zain. Yang keempat, Siti Nofatin binti Jamil Her. Dan yang terakhir, Muhammad Ifwat Kushairi bin Hasni. Terusnya. Okey, soalan tugasannya ialah bentangkan satu kaedah pengajaran dan pembelajaran pedagogi kontemporari secara terperinci termasuk contoh aktiviti yang terancang dan berstruktur. Pedagogi kontemporari model inquiry. Konsep umum model inquiry membolehkan murid mendalami proses penerokaan yang melibatkan pertanyaan soalan, penyiasatan, pengumpulan maklumat, menggunakan daya rasa dan kognitif iaitu pemikiran, inquiry mementingkan soal bagaimana dan mengapa berbanding apa sesuatu perkara atau kejadian. Next. Konsep umum inquiry. Inquiry melibatkan murid dengan aktiviti mengenal masalah, membuat andaian, membuat hipotesis, merancang penyiasatan, membuat inference, mengumpul bukti, menganalisis data, membuat kesimpulan. Inquiry meningkatkan kemahiran berfikir, kritis, kreatif dan inovatif pembelajaran ke arah kendiri, menguatkan rasa ingin tahu dan persoalan. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan kumpulan saya untuk menerangkan ciri-ciri model inquiry. Okey, baik. Ciri-ciri model inquiry. Pertama, berpusatkan murid. Bermaksud murid melakukan operasi intelektual semasa melakukan aktiviti. Kemudian murid melakukan aktiviti meneroka, mengenal pasti, mencari dan menguji pengetahuan. Kemudian murid menggunakan akal fikiran atau idea yang munasabah terhadap sesuatu isu, masalah atau pengetahuan dengan keadaan masa kini. Kemudian, ia menggalakkan pelibatan murid secara aktif. Murid bertindak memainkan peranan sebagai perancang dan pelaku dalam proses pembelajaran. Ciri yang kedua adalah merangsang sikap ingin tahu. Di sini, ia merangsang minat dan sikap ingin tahu murid bagi meneroka, mencari maklumat, menyoal dan menyiasat situasi atau masalah yang berlaku dari situasi yang diwujudkan oleh guru. Ciri yang ketiga adalah mengumpul soalan dan membuat inference dalam pencarian maklumat. Ia mementingkan soalan yang mencabar pemikiran murid. Dan ciri yang terakhir adalah melibatkan proses kognitif, afektif dan psikomotor. Ia bermula dengan pemerhatian, penerokaan, pengumpulan dan interpretasi data, menerangkan serta refleksi. Seterusnya, ia berorientasikan teknik, prosedur dan cara-cara melihat masalah serta menyelesaikan masalah dalam pembelajaran. Terakhir sekali, penlibatan proses kognitif, afektif dan psikomotor ini menyebabkan proses mental berkembang semasa melakukan aktiviti dalam penyelesaian masalah.
membuat pemerhatian, membuat andaian, membina hipotesis, menguji hipotesis, mengumpul data dan akhirnya membuat kesimpulan berdasarkan pelbagai maklumat yang dapat dibuktikan. Okay, next. Baik, terima kasih Cikgu. Saya akan sambung. Seterusnya adalah model pembelajaran inquiry 5E. Ya, ini melibatkan 5 aspek di mana antaranya adalah penglibatan iaitu engagement, penerokaan exploration, penerangan explanation, pengembangan elaboration dan penilaian evaluation. Kelima-lima model pembelajaran inquiry 5E ini memainkan peranan serta bentuk penilaian yang tersendiri. Model pembelajaran inquiry 5E yang pertama ialah penglibatan iaitu engagement. Guru merangsang minda murid dengan rasa ingin tahu, guru memperkenalkan penerokaan, guru mencungkil pengetahuan. Jadi untuk penglibatan ataupun engagement ini, guru menjadi tunjang utama dalam menjadi penggerak kepada aktiviti yang akan dilaksanakan nanti. Bermaksud murid-murid akan diperkenalkan dengan benda-benda baharu yang belum pernah mereka ketahui. Jadi dengan cara ini dapat mewujudkan rasa ingin tahu di kalangan murid-murid tentang topik pembelajaran yang akan dibelajar nanti. Yang seterusnya adalah penerokaan. Penerokaan ialah murid membina pemahaman konsep iaitu hands-on. Murid menjalankan penyiasatan terbimbing atau terbuka tentang persoalan yang timbul. Murid mencari maklumat dengan pelbagai sumber. Murid menjalankan penyiasatan. Murid mereka bentuk dan melaksanakan penyiasatan. Penerokaan ataupun exploration ni lebih kepada tertumpunya kepada murid, di mana murid sendiri akan melaksanakan tugasan yang diberi dan murid sendiri akan kenal pasti apa ilmu baharu yang akan mereka ketahui, apa bentuk uji kaji yang akan mereka laksanakan berdasarkan apa yang telah dimaklumkan oleh guru. Seterusnya adalah tentang penerangan ataupun explanation. Murid membina penerangan dan idea baharu melalui refleksi dari penyiasatannya. Guru memberi input bagi menyemak pemahaman konsep yang dibentuk oleh murid. Bahagian penerangan ataupun explanation ni, murid akan mendalami sendiri objektif pembelajaran mereka. Sebagai contoh kaitan dengan subjek PSV, berkaitan campuran warna sebagai contoh. Murid akan diterangkan tentang 3 warna asas ataupun warna primer. Jadi campuran antara warna-warna asas ni akan menghasilkan warna baharu. Jadi akan mewujudkan rasa ingin tahu bagaimana warna lain jika dicampur akan jadi. Melalui penerangan ini, murid akan dapat bina sendiri pengalaman mereka, bagaimana mereka menyiasat berkaitan topik pembelajaran. Seterusnya adalah pengembangan ataupun elaboration. Murid mengembangkan pemahaman konsep melalui pengaplikasian dalam situasi baru. Sebagai contoh, campuran warna tadi. Murid dapat kenal pasti sekiranya warna merah dicampur dengan warna biru akan terhasilnya warna ungu. Jadi murid ingin tahu lagi, kalau warna ungu dicampur dengan warna lain pula, warna tertier, apa pula akan jadi? Itu pengembangan lah. Jadi murid akan gunakan apa sahaja maklumat baharu yang mereka perolehi dan mereka akan aplikasikan untuk perkara yang akan datang. Yang terakhir sekali adalah penilaian ataupun evaluation, di mana berlaku setiap fasa bagi mentafsir perkembangan murid dan menggalakkan murid menilai pemahaman dan kebolehan mereka. Penilaian ataupun evaluation ni merupakan tugas guru dan murid sendiri, di mana guru-guru akan melihat tahap pemahaman murid-murid. Seterusnya, murid sendiri akan mengenal pasti ataupun menilai pemahaman mereka berdasarkan hasil dapatan aktiviti yang mereka lakukan. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Cikgu Borhan untuk selanjutnya. Okey, terima kasih Cikgu. Seterusnya saya akan menerangkan peranan guru dan murid dalam model inquiry, iaitu daripada 5E tadi. Yang pertama dalam penglibatan, di mana guru mewujudkan persekitaran pembelajaran untuk menarik minat dan perhatian murid. Guru juga merangsang perasaan ingin tahu, menimbulkan soalan dan mendapatkan maklum balas yang mendedahkan apa yang murid tahu atau
apa yang murid fikirkan tentang sesuatu konsep atau topik. Manakala peranan murid pula adalah menunjukkan minat dalam topik tersebut dan murid mula bertanya soalan seperti mengapa ini berlaku? Apa yang sudah saya tahu tentang perkara ini? Apa yang saya boleh ketahui tentang perkara ini? Yang kedua adalah penerokaan. Okay, next. Okay. Guru akan menggalakkan murid untuk bekerjasama tanpa arahan daripada guru tersebut. Yang kedua, guru akan memerhati dan mendengar murid semasa mereka berinteraksi. Guru juga membimbing murid dengan soalan dari semasa ke semasa untuk membantu penyiasatan. Guru juga memberi ruang kepada murid untuk memikirkan tentang persoalan. Guru bertindak sebagai pakar rujuk dan guru meningkatkan semangat ingin tahu murid. Manakala peranan murid pula adalah murid berfikir secara terbuka dalam ruang lingkup persoalan yang disiasat, menguji ramalan dan hipotesis. Murid membentuk ramalan dan hipotesis yang baharu. Murid juga meneroka dan membincangkan alternatif lain. Murid merekod pemerhatian dan idea. Murid akan bertanyakan soalan yang berkaitan dan murid juga akan menaguhkan keputusan sehingga mereka memperolehi data sokongan yang mencukupi. Okay, next. Okay, yang ketiga adalah penerangan, di mana guru menggalakkan murid untuk menerang dan mendefinisikan konsep menggunakan perkataan sendiri. Guru juga meminta justifikasi atau evidence, bukti dan penjelasan daripada murid. Guru menjelaskan definisi penerangan dan pelabelan baharu sekiranya perlu. Guru juga menggunakan pengalaman sedia ada murid sebagai asas untuk menerangkan konsep. Guru mentaksir peningkatan dan pemahaman murid terhadap topik. Manakala peranan murid adalah menerangkan cadangan penyelesaian dan jawapan, mendengar penerangan murid lain secara kritikal. Murid juga akan menyoal penerangan murid lain dan mendengar dan cuba memahami penerangan guru. Murid akan merujuk kepada aktiviti-aktiviti yang terdahulu dan murid menyediakan penerangan menggunakan maklumat pemerhatian dan akan menilai mengikut kefahaman sendiri. Okey, next cikgu. Okey, yang keempat adalah pengembangan, di mana peranan guru adalah memastikan murid menggunakan definisi dan penjelasan yang telah diberikan. Guru akan menggalakkan murid untuk mengaplikasikan konsep dan kemahiran dalam situasi yang baharu. Guru juga akan mengingatkan murid kepada penerangan alternatif. Murid diminta untuk merujuk evidence dan mengemukakan soalan seperti apa yang anda telah tahu, kenapa anda berfikir sedemikian. Manakala peranan murid pula adalah mengaplikasikan definisi, penjelasan dan kemahiran dalam situasi yang baru yang hampir sama. Murid akan menggunakan pengetahuan sedia ada untuk menyoal dan mencadangkan penyelesaian, membuat keputusan dan mereka bentuk sesuatu penyiasatan. Murid akan membuat kesimpulan munasabah berdasarkan bukti atau evidence. Murid akan merekod pemerhatian dan penerangan mereka. Kemudian murid akan menyemak kefahaman murid yang lain. Next cikgu. Okay, untuk yang terakhir adalah penilaian, di mana guru akan memerhati murid apabila mereka mengaplikasikan konsep dan kemahiran baru. Guru akan mentaksir pengetahuan dan kemahiran murid. Guru akan memerhatikan evidence yang menunjukkan perubahan tingkah laku dan pemikiran murid. Guru juga akan membenarkan murid mentaksir pembelajaran kendiri. Kemudian guru akan mengajukan soalan terbuka kepada murid. Contohnya seperti mengapa anda berfikir sedemikian? Apakah
bukti yang menyokong dapatan anda. Apa yang anda tahu tentang sesuatu? Bagaimana anda menerangkan sesuatu itu? Manakala peranan murid pula adalah mereka akan menjawab soalan terbuka menggunakan pemerhatian, eviden dan penjelasan yang telah diterima. Kemudian murid akan memamerkan kefahaman mereka tentang sesuatu konsep atau kemahiran. Mereka juga akan menilai kemajuan dan pengetahuan sendiri. Kemudian mereka akan mengajukan soalan untuk menggalakkan penyiasatan yang selanjutnya. Seterusnya saya akan serah kepada Cikgu Nur Fatin. Baik, terima kasih Cikgu Burhan. Okey, pembentangan seterusnya saya akan menerangkan bagaimana model inquiry dapat diaplikasi dalam RPH. Okey, berikut merupakan keratan dari buku teks PSV tahun 4 yang bertajuk Secawan Kopi Manis pada unit 5. Murid akan diperkenalkan dengan peralatan domestik. Apakah maksudnya dan diminta menyenaraikannya berdasarkan gambar yang disediakan. Okey, seterusnya disertakan sedikit simulasi yang berkemungkinan berlaku seperti RPH yang disertakan di slide yang seterusnya. Okey, saya boleh slide yang seterusnya. Okey, saya sebagai guru, murid-murid, bagaimana kita hendak menggantikan atau meniru balik peralatan domestik tersebut? Sebagai contoh, mangkuk. Ini guru. Bagaimana cikgu? Yang seperti yang cikgu terangkan tadi tu, iaitu dia guru merangsang minda murid dengan rasa ingin tahu. Okey, bila murid menanyakan bagaimana cikgu, guru cuba untuk mencungkil pengetahuan. Okey, saya sambung. Baiklah, nyatakan cara untuk menggunakan kertas. Kamu boleh menggunakan teknik paper mache atau apa yang kamu faham mengenai teknik ini? Kita boleh meletakkan kertas pada mangkuk tersebut sehingga menjadi bentuk mangkuk dengan membasahkan kertas tersebut, cikgu. Okey, di sini murid membina pemahaman konsep. Murid kedua. Jika ia telah kering, adakah kertas tersebut akan melekat, cikgu? Boleh guna gam tak? Okey, di sini murid menjalankan penyiasatan. Jadi cikgu menjawab, kertas tersebut akan terlerai. Boleh menggunakan gam tapi melalui teknik paper mache yang dicadangkan, kamu perlu selang-selikan kertas yang dibasahkan dengan gam. Saya dah buat macam cikgu cakap, tapi gam tak melekat. Gam jadi cair. Jadi saya perahkan kertas tersebut betul-betul, baru saya letakkan gam, cikgu. Cikgu, Ini macam mana murid hendak mendengar. Okey, di sini murid-murid mendengar dan memahami penerangan guru dan mereka meneroka. Okey, murid dua. Cikgu, macam mana hendak keringkan dengan cepat jika hari hujan tidak panas untuk dijemur? Di sini murid-murid mengembangkan pemahaman konsep melalui pengaplikasian dalam situasi baru. Okey, guru pula membalas, jika kamu basahkan rambut pagi-pagi tetapi hendak kering cepat, selalunya pakai apa? Pengering Di sini. rambut. Pengering rambut. Hair dryer. Ya, bagus. Di sini, guru menggunakan pengalaman sederhana murid sebagai asas menerangkan konsep yang sepatutnya. Okey, itu ialah contoh pada macam mana model inquiry diaplikasikan dalam RPH. Seterusnya, saya akan menerangkan dari segi senarai semak. Okey, senarai semak ini digunakan oleh guru untuk mengesan inquiry dalam pengajaran dan pembelajaran dari semasa ke semasa. Senarai semak berikut akan membantu guru untuk memperbaiki prestasi pengajaran guru, terutamanya
dalam pengajaran pembelajaran dengan pendekatan inquiry. Okey, mari melihat contoh senarai semak. Ini berikut senarai semak untuk bahagian guru dan murid-murid. Okey, kesimpulannya, model inquiry ini yang membantu murid menjadi murid yang aktif, berfikiran kritis dan menjadi pemimpin dalam pembelajaran berdasarkan pembentangan sebelum ini yang memberi peluang kepada murid untuk meneroka dan memberi pengajaran yang memberi peluang dalam pembelajaran dalam dua hala dalam pembelajaran kontemporari. Okey, itu saja. Terima kasih.